Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar bin Zaim akan menerangkan pengenalan sedikit sebanyak tentang rancangan perniagaan kumpulan 8. Baik. Antara perkara yang kami bincangkan adalah sedikit sebanyaknya adalah ringkasan eksekutif, penerangan syarikat dan perniagaan, barisan produk dan perkhidmatan, analisis pemasaran, rancangan jualan, nota undang-undang, pertimbangan kewangan dan juga lampiran. Ini sebagai isi kandungan. Yang seterusnya, tentang kami. Ahli kami terdiri daripada ketua kami iaitu Muhammad Amir bin Sobri, saya sendiri, Hatim bin Arsham, Arif Ikmal bin Hamzah, Muhammad Ikmal bin Din, Muhammad Aiman bin Amran, Nurul Intan Husna binti Muhammad Zaki, Nur Ismahani binti Zamri, Ain Buthainiah Da'ian binti Afnan. Baik, ini adalah ahli-ahli kumpulan kami. Seterusnya, tentang misi utama kami adalah kami mahu membina satu produk yang memudahkan ramai orang, yang mana produk kami menyediakan satu botol yang mapan dan sihat kepada masyarakat. Produk yang kami inovatif adalah dia mempunyai penutup yang unik yang menyediakan perisa buah-buahan. Maksudnya dekat sini, kalau katakan satu orang tu dia minum air masak, dia boleh juga rasa air itu seolah-olah air oren ataupun air kopi, air Milo, mengikut perisa yang disediakan. Dan juga inovasi yang kami buat di sini adalah kami mengekalkan kehangatan dan juga kesejukan. Macam mana kami kekalkan tu adalah dengan menggunakan botol termos. Dan botol tu mempunyai ketahanan sepanjang 24 jam, sama ada kepanasan ataupun kesejukan. Botol yang kami namakan ni adalah sebagai botol Asam Botol. Diasaskan pada tahun 2023 oleh kumpulan rakan kongsi kami lah, hasil daripada perbincangan kami. Kelebihan daya saing, seperti mana yang kita sedia maklum, menggalakkan orang ramai untuk minum lebih banyak air dan mengurangkan penggunaan minuman. Saya kira botol jenis begini, dia bagus untuk mereka yang suka bersukan, ataupun mereka yang sukakan kesejukan dan mereka yang nak jaga kesihatan. Begitu. Jadi dia memudahkan banyak hal lah, terutamanya masyarakat kita. Baik, seterusnya tentang ringkasan eksekutif kami, unjuran kewangan. Syarikat perkongsian kami mengumpul dana syarikat daripada setiap ahli iaitu RM20,000. Dan totalnya adalah RM180,000 lah untuk botol ni sahaja. Dan mempunyai pinjaman daripada Bank Rakyat sebanyak RM900,000. Jumlah semuanya adalah RM180,000. Kemudian matlamat syarikat kami bertujuan untuk menjadi pusat perhatian dalam industri botol air dengan memberi tumpuan pada kesihatan. Di samping itu, syarikat kami berhasrat untuk menguasai bahagian pasaran yang besar. Maksudnya nak buat konvensional lah benda ni. Yang seterusnya, dari segi meluaskan pasaran bagi botol ini berkembang pesat meningkat. Kami memanfaatkan segmen pasaran yang sedia ada lah. Macam-macam segmen yang sedia ada. Itu sahaja daripada saya, Umar bin Zaim. Seterusnya akan diteruskan oleh rakan kongsi saya yang lain. Terima kasih. Saya Nurul Intan Husna. Saya akan membentangkan penerangan syarikat dan perniagaan. Yang pertama sekali ialah tujuan rancangan perniagaan disediakan. Tujuan kertas kerja ini adalah untuk membentangkan rancangan perniagaan Ausim Sendirian Berhad dengan lebih terperinci yang meliputi aspek pengurusan, pemasaran, perkhidmatan dan juga kewangan perniagaan bagi memastikan gerak kerja perniagaan berjalan dengan baik.
Ini secara tidak langsung dapat memberikan gambaran yang jelas dan menjadi sebuah penilaian rasional bahawa potensi perniagaan akan dijalankan dengan sebaik mungkin. Selain itu, rancangan perniagaan ini juga mampu menjadi kayu ukur utama yang bersistem dan garis panduan bagi membangunkan perniagaan dan berdaya maju serta bersaing dengan perniagaan yang mempunyai konsep yang sama. Ia juga membantu usahawan perniagaan untuk melihat dan memerhatikan dengan sebaiknya idea dan rancangan perniagaan itu dengan teliti dan kritikal. Seterusnya yang paling penting, rancangan perniagaan ini merupakan dokumen sokongan kepada pihak luar seperti bakal pelabur dan pihak bank untuk bekerjasama berkontribusi dalam mengeluarkan produk. Seterusnya, visi perniagaan, iaitu menjadi sebuah syarikat dan perniagaan yang mengeluarkan produk dan penyediaan perkhidmatan yang mampu dimanfaatkan oleh masyarakat sejagat yang berkembang maju di masa hadapan. Misi kami pula memberikan produk dan khidmat yang terbaik bagi memenuhi kepuasan dan kebajikan pelanggan dan memberi harga yang berpantutan sejajar dengan hasil yang diperolehi oleh pelanggan. Manakala nilai teras perniagaan kami, yang pertama ialah profesional, yang kedua mengutamakan pelanggan, yang ketiga semangat berpasukan dan yang terakhir keadilan dan ketelusan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Atim Arsyam bin Ahmad Syukri. Saya ingin membentangkan pasal latar belakang perniagaan yang kami buat, iaitu pertama sekali ialah nama syarikat kami ialah Air Berperisa Ganu Awesome Enterprise. Jenis milikan kami ialah perkongsian daripada rakan-rakan. Jadi ramailah, lebih pada 2 orang, semuanya dalam 9 orang. Dan kami punya syarikat didaftarkan pada awal, iaitu 25 Mei lah, 25 Mei iaitu pada tahun 2018. Dan seterusnya ialah nombor pendaftaran syarikat kami iaitu 0001597147_M. Dan alamat pejabat syarikat kami iaitu di tempat 90 Jalan 82 Palang 26 iaitu di Taman Anggerik 51100 Setapak, Kuala Lumpur. Dan seterusnya apa yang kami pakai untuk kami nak buat untuk bank lah, kami menggunakan bank MyBank. Sebab sekarang ni MyBank dia mudah, kebanyakan perniagaan-perniagaan semua banyak menggunakan bank MyBank sebab dia banyak mudah, kelebihan dan banyak untuk perniagaan lah. Seterusnya jenis industri kami iaitu minuman berperisa. Sebab apa kami pilih minuman berperisa, iaitu sebab dia minuman berperisa ni semua tahap boleh minum. Iaitu jenis produk iaitu air berperisa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad bin Sabri, 0212133002. Akan teruskan ke slide seterusnya. Okey, slide ni latar belakang usahawan dan rakan kongsi. Okey. First, inilah nama pemilik syarikat. Nama pemilik syarikat Muhammad Amir bin Sabri dan nombor kad pengenalannya 010717020797. Berdasarkan nombor kad pengenalan tersebut, 7 Julai 2021 bersamaan dengan 22 tahun. Okay, jantina lelaki, alamat tetap nombor 358 Lengkok Perdana 804 Bandar Perdana 08000 Sungai Petani Kedah. Okey, seterusnya nombor telefon bimbit 018 6644 191
Status perkahwinan bertunang, kelulusan akademik, asasi pengajian Islam. Okey, ni untuk pemilik syarikat lah. Okey, yang kedua, nama rakan kongsi iaitu Nurul Intan Husna binti Muhammad Zaki. Nombor kad pengenalan 990913115060. Tarikh lahir berdasarkan nombor IC tersebut 13 September 1999, 24 tahun. Jantina perempuan, alamat tetap Jalan Gemuruk Kampung Ibu Kemaman, Terengganu. Nombor telefon bimbit 018-286-7600. Status perkahwinan bertunang dan kelulusan akademik SPM. Okey, yang ni berdasarkan latar belakang usahawan dan rakan kongsi syarikat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Atim Arsyam bin Ahmad Syukri. Nombor metrik 0221133115. Okey, seterusnya slide saya ingin membentangkan iaitu barisan produk. Apa itu barisan produk? Ialah kami menjualkan botol air mineral berperisa, iaitu air mineral yang diperkaya dengan rasa atau bahan tambahan untuk memberikan cita rasa tertentu seperti botol air mineral berperisa lemon, strawberry dan anggur dan macam-macam lagi seperti buah-buahan yang lain. Okey. Seterusnya saya ingin membentangkan tentang ciri-ciri botol air berbisa. Apa itu ciri-ciri yang ada pada botol berbisa? Ialah kami menggunakan botol plastik berkualiti tinggi yang tahan lasak dan selamat. Untuk apa kami menggunakan plastik? Kerana plastik ni, satu, dia tidak mudah rosak ataupun dia tidak mudah kemeh, ataupun bahasa dia lasak lah. Sebab tu kami menggunakan plastik. Okey. Yang kedua, kegunaan air botol berperisa. Okey. Apa kegunaan botol air berperisa ialah menyediakan minuman yang menyegarkan dan berperisa untuk menambah variasi rasa dalam menggunakan air harian. Okey, maksud dia kenapa kami menjual botol air berperisa ialah pertama, dia boleh memberi kita rasa segar pada setiap hari, memberi refreshing lah orang kata pada diri. Sebab kelebihan dalam air botol berperisa ni seperti buah-buahan, dia banyak memberi kelebihan pada kita. Okey, kita pergi kepada barisan produk yang seterusnya ialah jenis-jenis pengguna botol air berperisa. Okey, pertama sekali, jenis-jenis pengguna botol air berperisa mestilah individu, iaitu macam mana individu ialah orang perseorangan yang mencari minuman alternatif dengan rasa yang berbeza untuk kesegaran dan hidrasi harian. Macam tadi saya bagi tahu, menceritakan tentang bagaimana kesegaran air buah-buahan kepada si pengguna untuk merasa diri dia rasa lebih segar. Ya. Kedua, iaitu pelajar di sekolah ataupun universiti ataupun kolej yang ingin menikmati minuman berperisa semasa berada di dalam kampus. Maklumlah, pelajar mestilah lebih rasa segar dalam harian dia, semoga mudah untuk belajar. Kalau pelajar itu tidak rasa segar, macam mana dia mahu fokus dalam kelas? Okey, mestilah pelajar itu kena mencari air kesegaran. Okey, yang ketiga ialah pekerja pejabat. Ya, pekerja pejabat yang mencari minuman berperisa sebagai pilihan minuman ringan semasa bekerja. Ya, kadang pejabat pun kenalah mensegarkan diri dia agar dapat bekerja dalam keadaan yang lebih ceria ataupun lebih semangat. Okey, ketiga, peserta aktiviti luar. Contohnya seperti orang-orang yang rajin bersukan, rajin membuat aktiviti lasak ataupun perkhemahan. Orang-orang ini
sangatlah perlu kepada air yang menyegarkan diri. Yang ketiga, yang seterusnya ialah perniagaan seperti restoran, kafe ataupun kedai minuman yang ingin menyediakan variasi minuman kesegaran kepada pelanggan mereka. Seterusnya ialah perniagaan acara khas. Pihak yang iaitu ialah pihak acara mengurus seperti membuat pameran kahwin, majlis korporat atau pameran yang seperti karnival ataupun ialah mereka perlu sangat kepada air kesegaran. Okey, seterusnya kami menyediakan iaitu perkhidmatan. Apa yang kami boleh buat dalam perkhidmatan dalam jualan kami ialah kami buat iaitu reka bentuk dan pengeluaran label. Apa itu reka bentuk dan pengeluaran label? Ialah menawarkan perkhidmatan reka bentuk label khas untuk botol air berperisa termasuk logo, jenama, maklumat nutrisi dan maklumat produk lain. Menguruskan pengeluaran label dan pembotolan botol air berperisa dengan label yang telah direka. Okey, seterusnya kami membuat dalam penghantaran dan pengedaran. Bila sesuatu membuat jualan mestilah kena ada penghantaran dan pengedaran untuk memudahkan orang untuk membeli, iaitu untuk senang orang membeli. Itu apa penghantaran dan pengedaran? Ialah menyediakan perkhidmatan penghantaran dan pengedaran botol air berperisa kepada pelanggan, baik secara langsung kepada individu atau melalui rangkaian penjualan dan pengedaran kepada perniagaan makanan dan minuman. Memudahkan untuk orang senang untuk membeli. Seterusnya ialah perundingan R&D. Itu apa? Perundingan R&D ialah menyediakan perundingan dan penyelidikan dan membangunkan R&D untuk membangunkan rasa baru, formula inovatif atau strategi mengembangkan produk dalam industri botol air berperisa. Okey, kita pergi seterusnya dalam perkhidmatan ialah kami membuat pembungkusan dan pengemasan. Suatu produk kita nak buat mestilah kekemasan dalam pembungkusan. Iaitu menyediakan perkhidmatan pembungkusan dan pengemasan botol air besar, termasuklah memasukkan botol ke dalam bekas atau pembungkusan yang sesuai seperti kotak atau kantung untuk penghantaran dan penjualan. So kalau kita nak buat barang kita tu lebih tidak rosak dalam penghantaran, mestilah kita menyediakan barang-barang yang kuat ataupun barang-barang yang tahan lasak dalam penghantaran. Seterusnya ialah kami buat perkhidmatan pemasaran dan penjualan, iaitu membantu dalam pemasaran dan penjualan botol air besar. Menyediakan strategi pemasaran, promosi dan bantuan untuk meningkatkan jualan seperti pameran dagangan, promosi media sosial atau penempatan produk di kedai-kedai. So kalau kita nak buat satu perkhidmatan ataupun buat satu produk, mestilah kita kenalah kita pemasarankan ataupun memasarkan produk dan penjualan kita agar produk kita tu lebih berkembang ataupun lebih meluas dengan cara iaitu promosi di media sosial seperti TikTok, Instagram dan lain-lain. Okey, seterusnya kita pergi perkhidmatan seterusnya ialah kami membuat perkhidmatan dalam penyelidikan pasaran. Okey, apa itu penyelidikan pasaran? Ialah menyediakan perkhidmatan penyelidikan pasaran untuk membantu mengenal pasti keperluan pengguna seperti trend pasaran dan strategi pemasaran yang sesuai dalam jualan botol air berpisah. Seterusnya ialah sokongan pelanggan. Itu menyediakan sokongan pelanggan yang efektif termasuk layanan pelanggan yang
responsif pengurusan pesanan dan penyelesaian masalah bagi pelanggan yang membeli dan menggunakan botol air berbisa. Itu ialah sedikit perkhidmatan dalam syarikat kami yang menjual botol air berperisa. Okey, di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis pemasaran. Okey, analisis pemasaran adalah proses untuk memahami pasaran dan bisnes dengan tujuan mengidentifikasikan peluang, mengenali pesaing dan merencanakan strategi pemasaran yang efektif. Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam analisis pemasaran. Okey, yang pertama adalah penelitian pasaran. Penelitian pasaran ini dilakukan untuk penelitian menyeluruh tentang target pasaran dan pelanggan. Yang kedua adalah analisis pesaing. Analisis pesaing ini adalah menganalisis pesaing untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Ini melibatkan mengumpulkan informasi tentang produk, strategi pemasaran, harga, pasaran dan pesaing. Okey, yang ketiga adalah analisis SWOT. Analisis SWOT ini melakukan analisis SWOT iaitu strength, weakness, opportunities and threat untuk mengevaluasi kekuatan internal, kelemahan, peluang dan ancaman. Dan yang terakhir adalah yang keempat iaitu penentuan tujuan dan strategi. Ini mengikut berdasarkan analisis pasaran dan pesaing, menentukan tujuan pemasaran yang jelas dan merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Okey, baik, seterusnya rancangan pemasaran. Terdapat beberapa langkah untuk rancangan pemasaran. Yang pertama adalah analisis pasaran. Analisis pasaran ni adalah dengan melakukan analisis terhadap pasaran untuk memahami dengan baik target pasaran. Seterusnya tujuan pemasaran. Untuk menetapkan tujuan pemasaran yang spesifik, terukur supaya dapat dicapai dan relevan. Seterusnya penelitian pelanggan adalah melakukan penelitian lebih lanjut tentang pelanggan. Fahami kehendak mereka dalam aspek pembelian. Seterusnya penentuan produk adalah untuk menentukan posisi produk atau layanan penjual di pasar. Fokus pada nilai tambah yang ditawarkan dan manfaat yang membezakan anda dari pesaing yang lain. Seterusnya strategi pemasaran adalah menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Seterusnya rencana pemasaran adalah dengan menyusun rencana pemasaran lebih terperinci dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, termasuk dalam strategi promosi, pengiklanan, pemasaran konten, pemasaran media sosial dan kegiatan yang lain yang lebih relevan. Yang terakhir, pelaksanaan. Pelaksanaan ini menerapkan rencana pemasaran dengan konsisten dan efisien. Okey, nama saya Muhammad Iqmal bin Din. Saya ingin menjelaskan tentang rancangan jualan. Rancangan jualan ni ada kaedah dan kaedah jualannya ialah menawarkan promosi, membuat periklanan bagi menarik pelanggan. Okey, saluran jualan ini adalah untuk membuat promosi dan menjual produk kami di media sosial, website syarikat, online dan kedai. Dan yang terakhir adalah alat dan teknologi. Kami menggunakan platform media sosial, website dan atas talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Arif Iqmal bin Hamzah. Nombor metrik 0221113283 akan membentangkan tentang nota undang-undang. Okey, pertama sekali adalah piawaian undang-undang. Piawaian undang-undang yang digunakan oleh syarikat Austin Bottle adalah piawaian undang-undang yang berkaitan dengan perniagaan perkongsian, jenis perniagaan perkongsian lah. Okey, pertama sekali adalah pelaburan, iaitu pemilikan semerata bagi aset dan liability melainkan ditarifkan sebaliknya. Maksudnya kalau tak ada yang persetujuan yang lain-lain, pemilikan semerata dan aset itu adalah sama rata lah untuk semua
semua pemilik syarikat ni lah, syarikat Ausim Botol. Okey, seterusnya ialah kesinambungan dan kebolehpindahan. Kalau ada saya baca lah. Membubarkan jika rakan kongsi am meninggal dunia atau pergi, melainkan perjanjian memperuntukkan penugasan oleh rakan kongsi yang tinggal. Maksudnya kat sini kalau rakan kongsi kita meninggal, kita perniagaan Ausim Botol ni kena bubar lah, kecuali ada persetujuan yang boleh memperuntukkan untuk teruskan lah syarikat ni. Okey, seterusnya ialah liability undang-undang. Rakan kongsi am tanggungjawab sepenuhnya, rakan kongsi tahap yang tanggungjawab setakat pelaburan. Okey, ada yang rakan kongsi yang jenis dia buat semua benda lah, yang mentadbir perniagaan ni lah. Dia ada rakan kongsi yang dia macam dia bagi modal sajalah. Seterusnya ialah cukai pampasan dan gaji. Setiap rakan kongsi perlu membayar cukai kerja lah. Kalau macam setiap tahun, hujung tahun tu perlu masing-masing kena bayar cukai lah. Okey, baik. Untuk pertimbangan undang-undang pula, dari segi pelaksanaan memerlukan beberapa jenis lesen atau permit lah sebelum buka perniagaan ni. Bilangan lesen yang diperlukan oleh perniagaan bergantung pada jenis perniagaan. Okey, sebagai contoh, yang perlu ada lesen yang paling kurang kena ada lesen perniagaan dengan lesen perdagangan dan permit cukai jualan lah. Tiga ni lesen yang paling kurang kena ada lah. Seterusnya ialah insurans. Kebanyakan zon perniagaan memerlukan semua perniagaan yang menggaji beberapa pekerja untuk dapatkan insurans liability majikan. Tetapi selain daripada undang-undang, apabila mempunyai perlindungan yang mencukupi, ia dapat mengelak daripada menanggung denda setiap hari yang tidak diinsurankan lah. Selain itu, dapat mengelak daripada membiarkan daripada terdedah kepada tuntutan pampasan daripada pekerja dan pelawat yang mungkin cedera atau sakit semasa mengubat dadi dalam premis. Sebagai contoh, kalau ada orang melawat kita punya kilang lah, kalau macam jadi sesuatu yang tak diingini, kita kena saman atau denda. Jadi pentinglah insurans ni. Okey, seterusnya ialah undang-undang zon. Jika masih mencari lokasi yang baik untuk kedai, pertumpahan atau pejabat, perlu dipastikan bahawa kawasan yang dicari dizonkan dengan betul untuk jenis perniagaan yang dirancang untuk beroperasi. Okey, untuk jenis zon ni, kami perlu cari zon yang berkaitan dengan perkilangan lah. Sebagai contoh, kawasan perkilangan lah. Kita nak buka kilang, kena buat kat kawasan perkilangan. Takut ganggu kawasan setempat lah. Kan bunyi kilang ni bunyi bisingan. Jadi tak boleh lah buat kat kawasan perumahan macam tu. Okey, seterusnya ialah pendaftaran perniagaan. Perniagaan perlu didaftarkan lah untuk bukti bahawa perniagaan ni kita ni sah lah dan diakui oleh undang-undang. Dan seterusnya, senang nak berurusan dengan bank ataupun agensi kerajaan lah. Dan untuk mulakan perniagaan ni perlu untuk mulakan perniagaan ni perlu didaftar lah di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1996 Akta 197. Okey, itu saja daripada saya. Implikasi kewangan. Bagi kos permulaan untuk pemasaran RM35,000, gudang RM250,000, inventory RM25,000, truk perhantaran RM12,000, kos pengambilan pekerja RM150,000, deposit sewa
sebanyak RM1,000, kos utiliti sebanyak RM13,000, yuran pendaftaran perniagaan sebanyak RM35, pelesenan dan permit perniagaan sebanyak RM70, bayaran muka untuk peralatan sebanyak RM120,000, vendor sebanyak RM22,000. Jumlah keseluruhan bagi kos permulaan adalah sebanyak RM628,105. Bagi ramalan jualan pula, kami menganggarkan kadar kenaikan keuntungan sebanyak 4% pada setiap bulan di dalam tempoh setahun. Jumlah keseluruhan bagi tempoh setahun ialah 2.4 juta. Perniagaan kami berhasil meraih pelanggan sebanyak 500 orang pada bulan pertama perniagaan. Pada bulan terakhir pula sebanyak 800 orang. Anggaran yang dibuat ini selama 12 bulan. Jadi kadar peningkatan dari bulan ke bulan ialah sebanyak 4%. Ini adalah anggaran setahun bagi perniagaan kami. Pada suku pertama, jumlah MRR bagi bulan Januari sebanyak RM154,234. Pada bulan Februari sebanyak RM161,523. Pada bulan Mac RM169,131. Pada suku kedua, jumlah MRR sebanyak RM177,071. Pada bulan Mei sebanyak RM185,357. Pada bulan Jun pula sebanyak RM194,005. Pada suku ketiga, bagi bulan Julai sebanyak RM203,031. Pada bulan Ogos pula sebanyak RM212,450. Bagi September pula RM222,281. Pada suku keempat pula, bagi bulan Oktober sebanyak RM232,541. Bagi bulan November sebanyak RM243,249. Pada bulan Disember sebanyak RM254,424. Jadi jumlah keseluruhan anggaran bagi perniagaan kami sebanyak RM2,409,297. Bagi perniagaan Ausim Botol ini, kami membuat anggaran selama tempoh 3 tahun. Pada tahun pertama, kami mendapat jumlah keseluruhan sebanyak RM645,278. Pada tahun kedua pula, kami mendapat anggaran sebanyak RM864,018. Pada tahun ketiga pula, kami mendapat anggaran sebanyak RM1,033,163. Next, keperluan pembiayaan. Untuk membantu produk Ausim Botol ini terus berada di dalam pasaran, kami mengambil inisiatif dengan cara meningkatkan kadar permintaan produk dengan bayaran tambahan sebanyak RM900,000 hasil pinjaman daripada Bank Rakyat bagi menampung modal yang sedia ada sebanyak RM180,000 hasil modal yang dilaburkan daripada setiap ahli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Sanah Daim Rahman. Hari ini saya akan membentangkan mengenai rumusan. Rumusan perniagaan Ausim Botol. Perniagaan Ausim Botol dapat memberi faedah kepada masyarakat Malaysia atas dasar masalah obesiti yang dihadapi oleh rakyat Malaysia kini dengan kadar obesiti yang dialami oleh masyarakat India dengan kadar peratus 43.5%. Manakala 33.8% untuk orang yang dah berkahwin. Bagi penjawab awam pula mengalami 40.3% kadar obesiti. Manakala Sabah dan Labuan memiliki kadar obesiti terendah berjumlah 23.9%. Terungkaplah bahawa 5.5 juta rakyat Malaysia mengalami obesiti yang kritikal. Dengan itu, produk kami dapat menjadi salah satu usaha pengurangan obesiti yang dialami oleh rakyat Malaysia. Lampiran. Lampiran terbahagi kepada 4 dokumen iaitu pelan lantai, paten, carta organisasi dan carta keuangan. Pelan lantai ni untuk menunjukkan lakaran restoran kita orang ataupun kedai yang akan digunakan kami nanti. Untuk pattern pula, inilah jenis bentuk dan rupa botol yang kami akan jual. Termos dan flavor campur. Kegunaan termos ni untuk minum air yang sejuk dengan air yang panas. Dia boleh kawal air yang sejuk tu dalam tempoh 20 jam, manakala air yang panas pada tempoh 12 jam. Untuk carta keuangan pula, kita guna carta keuangan ni untuk melihat balance dia, lepas tu tengok keuntungan pada tahun tu. Rugi ke, loss ataupun profit. Kita main ni dalam 3 tahun. Tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga. Untuk carta organisasi pula, bisnes Ausim Botol ni diketuai oleh Muhammad Amir bin Sobri dan anak-anak buahnya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.